Okey, baiklah kita sambung tajuk 8.2 Simple Linear Regression. Ya, kita nak sambung Simple Linear Regression, iaitu kita sebenarnya ada empat course outline. Yang pertama, kita sebenarnya nak menghasilkan y hat sama dengan a tambah bx. Kita akan mencari nilai b dengan menggunakan rumus baru dan juga rumus lama. Kemudian setelah kita dah dapat nilai linear regression line tu, kita akan interpret dan juga kita akan estimate parameter obtain. Yang ketiga, kita akan estimate regression line to make prediction. Last sekali, kita akan cari dan juga interpret coefficient of determination. Sambungan kepada tajuk 8.1 tadi COC, 8.2 adalah COD. So ada dua lah. So kita akan rangkumkan course outline A, B, C dan D ni dengan menggunakan rumus lama dan juga rumus baru. Okey, so nota nombor 8. Okey, yang pertama bila kita nak cari linear regression line, bila linear tu sebenarnya kita akan tengok perhubungan di antara dua variabel X dan juga Y. Kemudian apabila kita buat garisan linear, sudah tentu kita nak mencari persamaan garis lurus menggunakan teknik least square method. Cuma biasanya persamaan garis lurus di peringkat sekolah, awak akan jumpa Y sama dengan MX tambah dengan C. Jadi untuk tajuk linear regression, dia ada simbol khas untuk pelajar perakaunan, iaitu kita akan mencari Y hat sama dengan A tambah BX. Masih lagi garisan linear, cuma dia ada simbol hat saja di situ. Yang Y hat itu compulsory lah untuk pelajar perakaunan, untuk menunjukkan bahawa dia adalah linear regression line. Okey, untuk rumus lama, penggunaan rumus lama, mula-mula daripada sini kita mesti mencari nilai B menggunakan formula warna kuning. Setelah kita mendapat nilai B, kita boleh mencari nilai A kerana dalam rumus A adanya nilai B. Jadi, step yang kedua, barulah kita cari perkali A. Perkali A perlu menunggu nilai daripada B. Sebab itu kita kena cari B dahulu diikuti dengan A. Okey. So setelah kita masukkan ke dalam rumus warna hijau, maka nilai A kita akan dapat. Contohnya, pelajar dapat nilai B, sebagai contoh pelajar dapat 0.85. Kemudian nilai B dimasukkan ke dalam rumus A, pelajar dapat 2.80. Pelajar perlu menulis dalam bentuk Y hat sama dengan A tambah dengan 0.85X. Dah dapat A dengan B, mesti tulis semula dalam bentuk Y hat. Selain daripada menggunakan rumus perjumlahan Y per dengan N, kalau kita belajar dalam tajuk 4, jumlah Y per dengan N ini adalah min untuk Y. Okey, satu lagi, apabila kita mencari jumlah X per dengan N, itu sebenarnya adalah min untuk X. Jadi sebab itu terhasilnya rumus yang kat bawah tu yang berwarna kuning lembut tu. So nilai A juga kalau kita ada maklumat min Y, kita ada maklumat tentang min X, maka kita juga boleh mencari nilai bagi perkali A. Okey, slide yang ke-12, muka surat 12. Untuk muka surat 12, yang kita kira nilai A dan juga B tadi,
kita panggil dia pekali regresi. Pekali regresi ni ada A dengan B kan. Nilai B di sini bermaksud kita mengkaji tentang kecerunan garisan lurus regresi itu. Manakala nilai B pula menunjukkan pintasan paksi Y bagi garisan tersebut. Okey, itu teknik yang pertama menggunakan rumus yang lama. Kemudian kalau kita menggunakan rumus yang baru, rumus baru, yang pertama kita kena tahu bahawa itu rumusnya, dan jumlah S, XY ini, kita kena cari di sini. Itu cara nak kira dia. Manakala untuk rumus S, XX, kita kena kira yang bawah ni. Kita dah dapat nilai yang ini. Nilai yang bintang 1. Kita kira dapat nilai yang bintang 2 ni. Kedua-dua ni kita masukkan ke dalam rumus yang berwarna pink ini. Jadi dari sini kita akan dapat nilai B apa dia. Nilai B ni nanti pula akan digunakan dalam proses kita mencari nilai A. Kerana dalam rumus A ini adanya nilai B seperti tadi juga. Kita boleh masukkan sama ada dalam rumus yang di atas, saya label nombor 1 ni, ataupun dalam rumus nombor 2. Setelah pelajar dapat nilai A dengan B, memang pelajar kena tukar semula kepada Y hat, nilai A-nya apa, tambah dengan nilai B-nya apa, X. Ending mesti kita gantikan nilai A dengan B dan tulis kita gabungkan dalam Y hat kerana di situlah merupakan regression line. Persamaan garis lurus regresi. Okey, yang terakhir adalah sambungan kepada tajuk 8.1. Kita nak mencari coefficient of determination, simbolnya adalah R kuasa 2. Ini sambungan daripada tajuk 8.1. Semasa 8.1 tadi, kita berhenti dekat mencari nilai coefficient of correlation. Pelajar dapat ini adalah R. 8.2 melengkapkan kita akan mencari coefficient of determination iaitu nilai R kuasa 2. Kalau R tadi menunjukkan perhubungan di antara X dan juga Y, R kuasa 2 ni dia nak tunjukkan hubungannya dalam peratusan. Dalam peratusan, variation Y diterjemahkan oleh variation X. Berapa persen yang kena? Jadi selepas pelajar dah kira nilai COD, nilai COD itu nanti adalah dalam bentuk persen, persen total variation in variable Y is explained. Explained by the variation in variable X. Maksudnya nilai-nilai X itu, nilai Y itu dipengaruhi oleh X sebanyak berapa peratus. Kalau besar peratusan tu maksudnya dia sangat signifikan lah. Kalau kecil dia sebenarnya dia berkait sedikit sahaja, kebetulan sahaja. Kemudian apabila pelajar mengira nilai R kuasa 2, contohnya pelajar dapat 80% variation Y diterjemahkan oleh X, jadi ada balance lagi 20%. Diterjemahkan oleh faktor-faktor luaran yang lain.
Sebab totalnya mesti 100%. Okey, katakan X itu adalah tentang masa ulang kaji, Y adalah keputusan peperiksaan. So bila dapat 80%, kita boleh buat kesimpulan keputusan peperiksaan 80% keputusan peperiksaan dipengaruhi oleh masa mengulang kaji pelajaran. Manakala 20% lagi kerana faktor-faktor yang lain. Itu sebagai contoh. Okey. So nilai dari segi R kuasa 2 sebenarnya kalau sebelum jadi 80% ni nilainya adalah 0.8. Ni nilai R kuasa 2 sebelum kita tukar jadi peratus. Selepas kita tukar dalam peratusan, dia akan jadi 80%. Nilai R kuasa 2 ni berada dalam julat, kosong dan nilai paling besar pun adalah 1. So 0.8 tu berada di antara kosong dengan 1. Itu saja tajuk 8.2. Dan selepas ini kita akan pergi kepada contoh demi contoh supaya boleh pelajar boleh kaitkan, sebab soalan exam nanti dia akan bercampur di antara tajuk 8.1 dan juga 8.2. Jadi media rasa adalah menjimatkan masa, kita gabungkan dalam satu soalan, kita tanya terus soalan yang boleh keluar daripada tajuk 8.1 dan soalan yang keluar daripada tajuk 8.2. Okey, untuk makluman pelajar, tajuk 8 akan diuji dalam peperiksaan PSPM 2 nanti. Okey, itu saja nota tajuk 8.